welcome back to my channel, Sabrina Osman. Bertemu lagi kita untuk cerita kali ini iaitu nasi kangkang. Sebenarnya nasi kangkang ni juga dikenali sebagai nasi tangas. Selalunya golongan yang cenderung untuk buat benda ni semua adalah golongan kaum perempuan. Dia akan buatkan pada seorang lelaki ataupun yang bergelar suami dia. Ada banyak sebab kenapa perempuan selalu menggunakan cara nasi tangas ataupun nasi kangkang ni pada suami dia ataupun pada seseorang lelaki. Kadang-kadang perempuan ni dia cemburu tengok rumah tangga orang tu bahagia, dia suka dengan suami orang tu. Jadi dia pun buat pada suami orang tu. Ataupun lelaki tu masih lagi belum berkahwin ke tapi dia suka dengan lelaki tu. Jadi dia nak lelaki tu suka balik dekat dia, jadi dia pun buat benda tu. Dan ada juga isteri yang sanggup buat pada suami dia untuk buatkan lelaki tu bertambah sayang pada dia dan juga menurut perintah pada isteri tu. Tapi dia buat macam tu, dia tak tahu sebenarnya nasi kangkang ni bukan buatkan suami tu ataupun lelaki tu bertambah sayang pada isteri dia ataupun pada seseorang tu. Tapi sebenarnya membuatkan dia bertambah bodoh. Sebab dia akan ikut je cakap orang tu. Dia akan ikut je cakap si pembuat tu. Dan dia punya bodoh tu sampai satu tahap membuatkan si pembuat tu jadi rimas, jadi annoying. Sebab yelah asyik ikut je cakap dia. Macam tak ada pendirian tetap. Memang kalau si pembuat ni kata, okey cuba buat ni. Dia akan ikut je apa kata si pembuat tu. Dan sihir nasi kangkang ni membuatkan lelaki tu ataupun suami tu asyik teringat je pada si isteri dia. Memang nak berkepit lah 24 jam. Memang tak nak berpisah langsung. Kata orang macam tidur tak lena, mandi tak basah kan. Memang dia tergila-gilakan lah si isteri tu. Nasi kangkang ni dia perlukan najis tau. Benda-benda yang kotor lah macam daki-daki dekat badan ke. Lagi kotor sesuatu bahan tu, lagi kuat sihir tu. Contohnya kalau digunakan darah haid, lagi kuat sihir tu. Dan cara dia buat nasi kangkang ni, pensihir tu dia akan berdiri mengangkang di atas periuk nasi yang baru je masak tu, yang masih lagi hangat kan, yang masih lagi beruap tu. Dengan hanya memakai kain sarung je, dia akan letakkan periuk nasi tu di antara dua kaki dia dan dia akan kangkang dekat atas periuk nasi tu. Dia akan membaca mantra untuk menyeru makhluk halus untuk menyempurnakan sihir yang dia tengah buat tu. Kesan jangka masa panjang untuk pemangsa ni, dia akan mula rasa sakit badan. Dan makhluk yang diseru tu sebenarnya sedang makan fizikal dengan mental dia untuk mengawal si pemangsa tu. Dan kadang-kadang bila tiba waktunya, si pemangsa ni dia boleh tahu yang dia sedang disihir. Untuk tak melengahkan masa lagi, aku akan berkongsikan pengalaman seram yang dialami oleh Tia dan juga Nana, bukan nama sebenar. Bila dia nampak sendiri dengan mata dia orang yang mengamalkan sihir nasi kangkang ni. Tia dan Nana merupakan pelajar di sebuah IPTA. Tapi macam biasalah, bila SEM yang pertama, diorang memanglah dapat tempat tinggal kan. Untuk SEM yang kedua, diorang kena cari tempat tinggal sendiri. Nak dijadikan cerita, Nana ni dia dah jumpalah satu rumah tau. Rumah tu dekat kawasan yang terpencil, tapi dekatlah dengan diorang punya IPTA ni. Tapi yang membuatkan Nana ni muskil sebab rumah tu sewa dia murah sangat, RM50 je sebulan. Dan untuk pengetahuan korang, pemilik rumah tu rupa-rupanya duduk sekali dalam rumah tu dengan Tia dan juga Nana ni. Sebelum pindah, Tia dengan Nana ni tak tahulah keadaan tu. Kalau tak, diorang dah awal-awal dah cancel kan. Memang tak selesa lah nak duduk sama-sama dengan pemilik rumah tu. Dan pemilik rumah tu adalah suami isteri yang tinggal sama-sama. Masa hari yang diorang nak pindah masuk dalam rumah tu, Tia dan juga Nana ada singgah di tepi jalan untuk beli pisang goreng. Dan masa tu Tia seorang je yang turun. Jadi makcik pisang goreng tu pun tanya pada Tia, "Makcik tak pernah nampak pun awak dekat sini?" Lepas tu Tia pun cakap lah, "Oh dia baru je nak pindah dekat kawasan ni." Jadi makcik tu pun tanyalah, "Oh dekat rumah yang mana?" Lepas tu Tia pun tunjuklah dekat kertas alamat rumah yang dia nak pindah masuk tu. Lepas tu makcik pisang goreng tu pun terkejut, hampir-hampir nak terjatuh kertas tu. Lepas tu makcik tu pun kata, "Oh, kamu nak duduk dengan Cik Melo ke?" Masa makcik tu tanya, muka dia dah berkerut-kerut. Lepas tu Tia pun jadi pelik lah. Jadi Tia pun tanya, "Kenapa ya makcik?" Selepas tu
Makcik pisang goreng tu pun cakap, tak ada apalah, tapi hati-hatilah duduk dekat situ ya. Dan selepas tu Tia pun masuk ke dalam kereta dan nak sambung perjalanan pergi ke rumah tersebut. Tapi dalam perjalanan tu Tia macam terfikir-fikir, cumanya dia tak naklah cerita dekat Nana sebab takut Nana fikir yang bukan-bukan kan. Masa diorang sampai dekat rumah tu, dia nampak ada seorang perempuan dah tunggu dekat depan rumah. Bila dilihat-lihat keadaan sekitar rumah tu, rasa macam rumah tu nampak menyeramkan dan rumah tu adalah rumah kayu. Dekat depan rumah tu ada tempayan untuk basuh kaki macam rumah orang dulu-dulu tu. Perempuan yang menunggu di depan rumah tu adalah Cik Melo. Selepas diperkenalkan diri dia, mereka berdua pun bersalaman. Tia anggarkan umur Cik Melo tu dalam lingkungan 50-an. Cumanya Cik Melo ni terlihat sangat muda dengan rupa dia, dengan badan dia. Nampak macam awet muda lah. Cik Melo pun menjemput mereka berdua masuk ke dalam rumah. Tapi sebelum tu, dia berpesan pada mereka berdua untuk basuh kaki dulu dengan air tempayan. Katanya itu adalah pantang larang untuk masuk ke dalam rumah dia tu. Bila mereka berdua masuk dalam rumah tu, baru Cik Melo bagi tahu yang Cik Melo ni dengan suami dia tinggal dalam rumah tu juga. Jadi diorang ni hanya menyewa bilik lah, bukan menyewa rumah. Pada masa tu, Cik Melo ni bagi tahu jangan masuk dekat bilik nombor 2. Dalam rumah tu ada 4 bilik. Bilik yang pertama, bilik Cik Melo dengan suami dia. Bilik yang kedua, jangan masuk. Bilik yang ketiga, bilik Tia. Dan bilik yang keempat adalah bilik Nana. Pada masa tu, Tia dan Nana ni rasa terkejut lah. Diorang tak sangka yang diorang akan duduk dekat rumah yang sama. Dan dia juga ada bagi beberapa pantang larang untuk Tia dan juga Nana. Di antaranya, masa Cik Melo ni masak, diorang berdua ni diharamkan masuk ke dalam dapur. Dan untuk malam Jumaat pula, Tia dan juga Nana dia kena tidur awal iaitu sebelum pukul 10. Nanti aku ceritakan sebabnya kenapa. Dan yang akhir sekali, jangan pernah bercakap dengan suami Cik Melo. Tapi diorang tak pernah nampak pun muka suami Cik Melo tu. Cumanya adalah satu ketika tu diorang terserempak dengan suami Cik Melo ni masa waktu pagi. Masa tu diorang nampak suami Cik Melo ni belikan lauk. Suami Cik Melo ni tak dibenarkan tidur dekat dalam rumah tau. Dia tidur dekat luar rumah. Ada satu pondok yang bekas reban ayam. Dekat situlah suami Cik Melo ni duduk, makan dan juga tidur dekat situ. Tia rasa sangat pelik sebab banyak pantang larang yang Cik Melo ni suruh diorang ikut. Dan Tia rasa macam tak selesa lah macam tu kan. Dah lah duduk sama-sama, lepas tu ada pula pantang larang yang dia kena ikut kan. Jadi Tia pun cakap dengan Nana yang dia tak nak duduk dekat dalam rumah tu. Kira macam nak pindah lah. Tak nak lah, tak setuju lah nak duduk dekat rumah tu. Tapi Nana pujuk dia. Nana cakap bukan senang nak cari rumah sewa yang lain. Dan dia pun dapat rumah sewa tu dengan harga yang murah. Jadi nak tak nak Tia pun bersetuju. Dan dia pun terpaksalah duduk dekat dalam rumah tu. Hari pertama diorang duduk dekat rumah tu semuanya okey je. Tapi untuk hari yang kedua, selepas diorang habis kelas pada pukul 4 petang, diorang pun balik ke rumah. Dan masa diorang balik dekat rumah tu, diorang ternampak yang Cik Melo ni sedang marah suami dia. Memang marah kau-kau lah, memang marah gila lah kan. Dan Cik Melo ni dia menyumpah-nyumpah suami dia. Kelihatan suami Cik Melo ni hanya mendiamkan diri dan tak menjawab langsung. Dan nampak macam yang suami Cik Melo ni macam takut lah dengan Cik Melo ni kan. Sebab dia memang tak menjawab apa-apa pun. Tia dan juga Nana, dia tanyalah pada Cik Melo kenapa Cik Melo marah sangat. Dan Cik Melo ni jawab yang suami dia tu memang dasar suami yang bodoh, sebab tu dia tak suka dengan suami dia. Tia dan juga Nana hanya diam dan terus masuk ke bilik masing-masing. Dan selepas tu, diorang pun ambil lah wuduk untuk solat. Selepas beberapa hari duduk dekat dalam rumah tu, Cik Melo ni tunjukkan satu perangai yang pelik tau. Sebab time diorang solat, Cik Melo ni dia akan marah-marah mereka berdua. Dan time mengaji, dia akan gelak-gelakkan Tia dan Nana ni. Dan masa time azan pula, Cik Melo ni dia akan menjerit kata panas, panas macam tu. Jadi Tia ni macam dia tak faham lah kenapa Cik Melo macam tu kan. Tibalah satu malam ni. Jadi satu malam ni merungkaikan segala-galanya kenapa perangai Cik Melo ni sangat pelik. Dan malam tu adalah malam Jumaat di mana Cik Melo ni memang tak izinkan diorang ni keluar daripada bilik kan. Jadi Tia ni
Kadang-kadang dia akan terjaga daripada tidur untuk pergi ke tandas. Dengan kuasa Allah, malam tu Allah nak tunjukkan apa yang berlaku. Masa Tia keluar daripada biliknya, dia memang dah lupalah dengan pesanan Cik Melodi kan. Sebab yelah memang dah tak tahan sangat nak terkencing. Dan malam tu dia tengok jam dah pukul 12 lebih. Dan dia pun bangunlah nak pergi menuju ke tandas. Tandas tu betul-betul berada dekat dapur. Dan masa tu, dapur tu memang sangat gelap. Kiranya memang satu rumah tu memang gelap lah kan. Dia tak sengaja ternampak Cik Melo duduk dekat dapur dengan kain batik yang disenting sampai ke betis dia tu. Dia kangkang dan ada periuk nasi dekat bawah kangkang dia. Tia ternampak ada air menitik jatuh ke dalam periuk. Tapi Tia tak tahulah apa yang Cik Melo tu tengah buat kan. Tapi pada waktu tu, Tia terdengar yang Cik Melo ni macam baca satu mentera atau macam macam tu kan. Dan masa dia tengah baca mentera tu, tiba-tiba kepala dia ni toleh dekat arah Tia macam ni. Macam tu tau. Dan pada masa tu, Tia nampak yang muka Cik Melo ni bukan muka Cik Melo. Muka dia sangat lain. Muka dia macam orang tua dengan rambut yang mengebang dia tu. Dengan pandangan mata yang sangat tajam. Dia menjekah Tia. Lepas tu dengan suara garau tu, dia pun cakap macam ni. Aku sudah bilang, aku haramkan kau datang sewaktu aku memasak. Dan selepas tu dia pun ketawa terbahak-bahak. Masa tu bulu roma Tia terus meremang dan Tia terus berlari pergi ke bilik Nana sebab bilik Nana yang paling dekat dengan dapur kan. Jadi dia pun berlari. Masa dia berlari ke bilik Nana tu, dia rasa macam lambat betul nak sampai dekat bilik Nana. Dan dia dapat rasakan yang Cik Melo ni betul-betul berlari dekat belakang badan dia. Dan selepas tu, dia pun buka pintu bilik Nana. Nasib baik Nana tak kunci pintu. Dan dia terus mengunci pintu daripada dalam. Selepas dia mengunci pintu bilik, dia dapat dengar ketukan pintu daripada luar yang cakap, "Bukalah pintu, aku pun nak masuk juga." Sambil dia mengilai ketawa. Tia dan juga Nana berasa sangat-sangat ketakutan. Sambil tu diorang baca ayat kursi berulang kali sampai ketukan pintu dekat luar tu senyap macam tu je. Dan masa tu Tia tengok jam dah pukul 3 pagi. Bayangkanlah daripada pukul 12 yang masih dia nak pergi kencing tu sampailah pukul 3 pagi gangguan tu berlaku. Sepanjang malam Tia dan juga Nana tak boleh tidur sebab terlampau ketakutan kan. Dan selepas tu dia dengar suara Cik Melo ni macam bergurindam tau. Bergurindam orang dulu-dulu tu, orang lama-lama. Dan dia dengar gurindam tu seolah-olah sangat sayu dan campur dengan seram. Tia pun cakap dengan Nana yang dia nak keluar daripada rumah tu esok pagi. Selepas tu, satu suara perempuan sayu dia bercakap, "Janganlah pergi," sambil dia mengilai. Tia dan juga Nana masih lagi berasa sangat ketakutan dan baca ayat Al-Quran. Semua surah semua dia baca sampailah waktu subuh. Tia dan juga Nana tunggu sampai dekat luar tu cerah, barulah diorang keluar daripada bilik tu. Dan masa tu Tia nampak dia tengah sendukkan nasi dari periuk nasi semalam yang dia nampak Cik Melo tu kangkang dan dia bagi dekat suami dia makan nasi tu. Kesian betul Tia nampak muka suami Cik Melo tu. Cik Melo ni nampak diorang sambil tersenyum macam tak ada apa-apa yang berlaku tau malam tadi. Dan Cik Melo ni sempat mempelawa Tia dan juga Nana untuk makan bersama-sama. Memang taklah Tia nak makan kan sebab dia rasa loya lah bila dia teringatkan peristiwa semalam tu. Selepas tu Tia terus masuk ke dalam bilik dan kemas-kemas barang dia. Dan lepas diorang berkemas je, Nana pun cakap lah dekat Cik Melo tu yang diorang nak pindah sebab diorang dah dapat rumah yang lain kan. Lepas tu Cik Melo pun cakap macam ni, "Kalau begitu siapa yang mahu jadi penggantiku?" Cik Melo cakap macam tu. Meremang bulu roma si Tia dan juga Nana ni. Dan masa diorang masukkan barang-barang diorang ke dalam kereta, Cik Melo ni dia duduk dekat pintu dia sambil bergurindam. Masa dia bergurindam tu, dia ada sebut nama Tia tau. Dia ada titipkan nama Tia dalam gurindam dia tu dengan dia mengatakan yang Tia tu adalah tuan baru. Tia masa tu dah rasa seram sejuk dan masa tu Cik Melo tu datang dekat tepi tingkap. Lepas tu dia cakap dekat Tia, "Jika ada kelapangan, datanglah menjenguk bondamu ini. Nanti akan aku turunkan ilmu." Dan dalam perjalanan tu, Nana ada cerita dekat Tia yang sebenarnya Cik Melo ni nak jadikan Tia ni anak angkat dia. Dan sepanjang perjalanan tu, semasa Nana sibuk bercerita dekat Tia, masa tu Tia perasan yang
Diorang ni melalui jalan yang sama, asyik bila diperhatikan macam tempat yang sama selama 2 jam. Jadi Tia terus baca ayat kursi. Dan selepas tu baru Tia nampak jalan keluar. Tia dapat tahu daripada cerita orang kampung tu jugalah kan, yang sebenarnya Cik Melo ni dia baik orangnya. Asalnya dia baik, tapi disebabkan suami dia tu kaki perempuan dan kaki pukul, dia sangat panas baran tau. Dan kalau ada kesilapan sikit dia akan pukul Cik Melo ni. Jadi Cik Melo ni dah tak tahan sangat, dia dah sakit hati sangat. Dia pergi cari orang untuk menuntut ilmu-ilmu sihir lah, terutamanya macam nasi kangkang lah, untuk buatkan suami dia tunduk pada dia kan. Dan disebabkan sekarang ni dia dah tua, dia nak mencari pengganti untuk turunkan ilmu tu. Kira macam turunkan saka lah kan. Aku tak tahulah sejauh mana kebenaran cerita ni, tapi terpulang pada korang untuk percaya ataupun tidak. Jadi itu sahaja ceritaku. Nanti kita akan berjumpa di video yang akan datang. Untuk yang belum subscribe, korang boleh subscribe video aku untuk tak ketinggalan video-video yang menarik. Terima kasih korang. Bye.